Okey, pada video kali ini kita akan cuba untuk ketatkan balik pedal crank basikal Yusul S3 yang ada masalah bunyi knocking ataupun masa bila kita kayuh kita ada rasa dia ada macam kickback ataupun jolting. So, apa yang kita akan buat sekarang, kita akan buka balik pedal crank ni, kita bersihkan dia dan kita masukkan balik dan kita ketatkan balik pedal crank ni sebaik-baiknya. Okey, sebelum kita memulakan proses untuk ketatkan pedal ni, okey, apa yang perlu kita buat ialah kita sediakan beberapa peralatan dahulu, iaitu yang ada dekat hadapan saya ni adalah okey, tweezer ataupun test pen. Salah satu. Tweezer ataupun test pen, soket 18, L handle, tube pipe, adjustable wrench yang kecil, spanner wrench size 19, crank puller, adjustable wrench yang besar, flat screwdriver, hammer, file, pengikir dan kain. Okey. Tak semestinya perlu ada semua ni. Yang macam ni saya akan tunjukkan apa kegunaan dan fungsi-fungsi dia adalah okey. Untuk tweezer ataupun test pen ni, kita boleh ada salah satu. Kita akan gunakan tweezer ataupun test pen ni untuk kita buka bahagian cover sini, ya. Untuk kita buka bahagian cover ni, ataupun kalau tak ada tweezer kita guna test pen. Kemudian soket ni, soket size 18 dengan L handle ni untuk kita buka nut dia, buka nut ni, nut dekat pedal crank ni. Dan jika kita ada tube pipe ni, pipe tube ni, pipe yang besar ni, kita ada, jika ada steel pipe yang ni, sama ada GI pipe ke apa-apa pipe yang pipe besi yang kita ada, kita boleh gunakan dia sebagai support. Okey, sebagai support untuk kita extendkan dia ataupun kita untuk lebih grip lagi supaya tenaga atau daya yang kita gunakan lebih kuat. Okey. Kemudian apa yang kita perlukan lagi adalah crank puller. Crank puller ni untuk bolt dia ni, bahagian bolt ni adalah bersaiz 18. Kita boleh gunakan balik soket 18 dan juga L handle ni. Okey. Tapi untuk bahagian holder dia ni, grip holder dia ni, kita perlukan wrench yang bersaiz 19 ataupun adjustable wrench. Okey, dekat sini saya ada satu wrench spanner yang bersaiz 19. Okey. Ini bersaiz 19. Untuk kita pusingkan sama ada ketatkan ataupun longgarkan dia. Okey. Yang ini. Ataupun kalau tak ada spanner size 19, kita boleh pakai adjustable wrench yang kecil ni yang bersaiz 150 mm. Okey, untuk kita ketatkan ataupun longgarkan dia. Kalau tak ada yang kecil ni juga, kita ada yang besar ni pun kita masih boleh pakai juga untuk kita ketat atau longgarkan dia. Untuk kita ketatkan atau longgarkan bahagian grip holder ni. Untuk crank puller ni dia ada dua bahagian, satu bahagian bolt dan satu lagi bahagian grip holder ni. Okey. Kemudian apa yang kita perlukan lagi adalah flat screwdriver. Sebaik-baiknya yang boleh diketuk, yang belakang dia ni adalah besi, ya. Bukannya yang belakang ni adalah rubber. Jika dia rubber yang keras ataupun plastik yang keras pun masih boleh dipakai. Sebab kalau rubber yang lembut, kita tak boleh nak ketuk sangat, dia tak berapa efisien sebab dia akan melantun balik. So sebaik-baiknya yang belakang dia ni adalah besi. Okey. Kemudian dan sudah tentu kita perlukan penukul hammer yang bersaiz kecil macam ni, tak perlu yang bersaiz terlalu besar. Dan seterusnya kita perlukan file, pengikir. Pengikir yang bersaiz kecil seperti ini. Jika kita tak ada pengikir yang bersaiz kecil seperti ini, apa-apa sahaja pengikir yang boleh digunakan untuk kita kikir dekat bahagian pedal crank tu nanti kita boleh gunakan. Contoh yang saya ada sekarang ni
Ini pedal crank yang dah dibuka. Okey, apa-apa saja pengikir bersaiz yang boleh kita masukkan dalam ni. Okey, kita boleh masukkan di dalam ni, boleh digunakan. Okey, sekarang dan yang terakhir sekali lah, kita perlukan kain untuk kita lap dan pegang dia untuk elakkan jika ada bahagian-bahagian yang licin. Okey, untuk kita bersihkan juga kotoran-kotoran. Okey, sekarang kita akan mulakan proses untuk buka ni. Pertama sekali, pedal crank ni dia dalam keadaan yang boleh berpusing. Apa yang kita akan buat adalah kita lock dia punya position dahulu. Saya akan letak dia pada bahagian menghadap ke bawah. Ya, menghadap ke bawah macam ni. Okey. Kemudian saya akan ketatkan dia punya resistor knob yang ini. Okey, resistor knob yang bahagian atas ni kita akan ketatkan. Kita akan ketatkan sehinggalah bahagian pad ni bersentuh dan menekan flywheel. Okey. So kita dapatkan, tapi jangan sampai magnet itu bersentuh. Kita nak elakkan magnet tu daripada bersentuh. Hanya padding sahaja yang menekan. Okey. Okey, nampak kita dah lock dia seperti itu. Okey, flywheel dah tak boleh bergerak. Pedal crank ni pun dah tak boleh bergerak. Okey. Dan dia menghadap ke bawah. Okey, pada pukul 6. Maksudnya pukul 6 jarum yang bahagian bawah. Okey, itu. Okey. Sekarang bila kita dah letak dia pada posisi yang sepatutnya, kita boleh mulakan proses untuk kita ketatkan pedal. Okey, sekarang tanpa berlengah lagi, mari kita mulakan untuk proses untuk buka dia dahulu. Pertama, kita boleh gunakan tweezer ataupun test pen, flat screwdriver yang kecil untuk kita umpil keluar bahagian cover tepi ni. Okey, kemudian kita letak tepi. Kemudian kita kena buka nut yang dekat sini. Nut ni bersaiz 18 dan dia perlukan soket yang berdinding nipis. Macam ni adalah jenis thin wall socket dan bersaiz 18. Okey. So kita masukkan dia kepada bahagian L handle ni tadi. Okey, L handle ni. Okey, sekarang kita akan pusingkan dia. Untuk buka dia ni, saya akan pusingkan dia arah lawan jam, iaitu pusingan ke arah kiri. Macam ni ya. Okey, pusingan ke arah kiri untuk buka dia. Okey. Okey, sekarang saya akan buka nut dekat pedal crank ni. Okey, dengan cara pusingkan dia ke arah kiri. Okey, ke arah kiri sini. Maksudnya saya letak macam ni, saya tekan dia ke bawah. Macam ni, turun. Okey, kemudian kita boleh gunakan kain untuk kita pegang dia. Ataupun yang sebaik-baiknya, jika kita ada pipe tube macam ni, kita boleh gunakan dia untuk kita bagi support dekat sini. Okey, supaya support kita lebih kuat dan daya force kita lebih tinggi. Okey. Alright. Okey, sekarang saya akan pusingkan dia ke arah kiri untuk longgarkan. Okey, 1 2 3. Okey. Sekarang saya pusingkan lagi. Okey. Jika dia dah longgar, kita boleh pusingkan dia perlahan-lahan lagi gunakan tangan. Macam ni. Dah tak perlu dah batang pipe ataupun kain. Okey, ataupun kita boleh pusingkan L handle ni macam ni, memanjang, dan kita boleh buka dia. Okey. Sekarang nut dia kita dah buka. Okey, kita letak tepi dahulu.
Okey, apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita perlu masukkan crank puller ni ke dalam bahagian pedal crank ni. Okey. Untuk cara yang lebih mudah dan lebih senang, kita pisahkan dahulu yang bahagian grip dan juga bahagian bolt ni. Okey, saya akan buka dia. Pusingkan dia ke arah kiri untuk kita buka dia. Untuk kita keluarkan dia. Okey. Pusingkan dia. So, kita dah ada ni. Dah pisang, kita ambil saja yang bahagian grip ni saja. Okey, kita kena masukkan dia ke dalam sini. Okey. Kita kena pastikan bahawa yang ini dia masuk sebaik-baiknya dekat dalam ni. Okey. Dan untuk pastikan dia masuk dengan sebaik-baiknya, kita kena pastikan bahawa arah tangan kita ni lurus. Lurus ke arah crank. Tak sengit ke kiri atau ke kanan atau ke atas ataupun ke bawah. Kita pastikan dia lurus. Kita boleh tengok dia daripada bahagian tepi. Cara yang paling terbaik, kita berduduk selari dengan pedal crank ni dan kita masukkan dia. Kemudian kita tolak dia perlahan-lahan dan kemudian kita pusingkan dia ke arah kanan perlahan-lahan menggunakan tangan sehingga dia duduk dan masuk seeloknya. Okey, kita lepaskan. Tengok dia ada jatuh atau tidak. Ini adalah bahagian yang kritikal. Jika benang thread dekat pedal crank ni rosak dan kita tak boleh nak masukkan crank puller ni, jika dia rosak, okey, contoh saya tunjukkan, kalau crank puller punya benang ni, thread dia ni rosak dan kita tak boleh nak masukkan ni, dia punya grip ni sebaik-baiknya dan dia tak boleh nak pegang, besar kemungkinan kita tak dapat nak keluarkan pedal crank ni. Jadi bahagian ni adalah amat kritikal dan hendaklah dititik beratkan. Dalam proses untuk masukkan ni, kita kena banyak bersabar dan jangan terlalu gopoh. Masukkan dia, pusingkan dia ke kiri balik, ke kanan ke kiri, ke kanan, tengok sama ada dia masuk betul atau tidak. Jika dia tersangkut, itu bermaksud bahawa laluan dia tidaklah betul. Jadi kita jangan paksa dia. Okey. Cuba masukkan dia. Jika kita dapat masukkan dia sehingga 1 mm, 2 mm, 3 mm macam tu, maksudnya dia sudah cukup. Betul lah tu. Maksudnya laluan dia sudah betul. Okey, yang ini. Okey. Maksudnya laluan dia dah betul. Sini dia dah betul. Okey. Cuma sekarang ni dia agak ketat sikit bila dia nak masuk lagi ke dalam. Okey. Apa yang perlu kita buat sekarang? Bila kita dah pastikan dia dah lurus. Okey, macam ni dia dah lurus. Bila kita lepaskan dia pun dia tak jatuh. Okey. Kita gunakan adjustable wrench, sama ada yang kecil ataupun yang besar, ataupun jika kita ada sepanan saiz 19 ni, untuk kita ketatkan dia. Macam ni. Tengok saya ketatkan. Saya pusingkan dia arah jam. Untuk kita masukkan ni, kita pusingkan dia arah jam ya. Okey, maksudnya pusingan ke kanan arah jam. Okey. So bila kita masukkan pakai tangan tadi pun pusingan arah jam. Dan nak ketatkan balik dia pun sama juga, pusingan arah jam. Pusingan dia. Okey. Jangan terlalu gopoh, perlahan-lahan. Okey. Tak ada spanner yang besar ni, bersaiz 19, kita boleh gunakan adjustable wrench yang bersaiz 150 ni. Okey. Pusingkan dia. Kalau tak ada yang kecil ni pun kita boleh gunakan yang besar ni. Okey. Bersaiz 300. Okey. Kita boleh gunakan mana-mana antara tiga tu. Dan kita tak perlu ketatkan dia sehingga terlalu banyak ataupun terlalu ketat. Cukup sehingga dia berhenti. Maksudnya bila dia berhenti, kita gunakan sedikit sahaja tenaga untuk pastikan betulkah dia sudah berhenti dan tidak bergerak. Okey. Dan cukup sekadar tu, kita jangan ketatkan lagi. Jika kita ketatkan, dia besar kemungkinan akan rosakkan thread pada pedal crank. Selepas tu, kita masukkan pula dia punya bolt. Bolt yang tadi ni kita keluarkan, yang kita dah pisahkan tadi.
Sekarang kita masukkan balik dia punya bowl. Okey, pusingkan menggunakan tangan arah jam. Ya. Okay. Untuk kita masukkan dia, kita pusingkan dia arah jam, arah ke kanan ya. Masukkan sehingga dia berhenti dan tak boleh dipusing lagi menggunakan tangan. Cukup sekadar tu. Kita ambil kembali L handle beserta dengan soket 18. L handle beserta dengan soket 18 dan okey, kita cuba pusingkan dia arah jam. Okey ya. Arah jam, arah ke kanan. Okey. Okey, saya pusingkan. Tengok. Okey, dia dah bergerak. Okey, sekarang dia dah bergerak. Kita dapat rasakan bahawa pedal crank ni dah longgar, dah boleh dicabut. Okey, tapi sebelum tu, nanti dulu. Jangan buat apa-apa. Kita longgarkan balik bowl ni, cabut keluar dia. Pakai soket 18 ni pun boleh, ataupun kita tarik dia. Pusingkan dia pakai tangan pun boleh. Okey. Kemudian apa yang kita perlu buat lagi adalah kita longgarkan balik crank puller ni tadi. Mana-mana spana pun boleh digunakan, sama ada adjustable wrench yang kecil, spana saiz 19 ataupun yang besar ni. Okey. Kita pusingkan dia keluar. Pusingan arah lawan jam ke arah kiri bertentangan macam mana yang kita ketatkan tadi. Ketatkan tadi kita pusingkan dia ke arah kanan. Untuk kita buka balik, kita pusingkan dia ke arah kiri. So sekarang ni dia dah boleh pusing. Kita pusing, kita keluarkan dia. Okey, kenapa? Sebab dekat sini dia masih ada support, jadi senang untuk kita keluarkan crank puller ni. Kita akan buka pula pedal foot ni. Okey, pedal foot ni kita perlukan spana bersaiz 16. So kita boleh gunakan spana bersaiz 16 ni untuk kita buka pedal foot ni. Okey, kenapa kita perlu buka dia sekarang? Sebab kalau kita cabut pedal crank ni, nanti kita akan alami kesukaran untuk buka pedal foot sebab tak ada pemegang, tak ada support. So pusingan untuk buka dia adalah pusingan arah lawan jam, anti clockwise, pusingan ke kiri. Okey, ingat tu, pusingan ke kiri. So saya akan pusingkan dia. Okey, so okey, sekarang saya buka dia. Selepas saya dah longgar dia tadi, saya terus buka pedal foot ni. Okey, kita pusingkan dia terusnya pakai tangan dan kita boleh tarik keluar pedal crank ni tadi. Dan kita buka terus pedal foot ni, kita letak tepi. Okey, dekat sini ada tanda metal deformation yang sangat ketara. Dekat sini okey, boleh nampak dekat situ garis metal deformation tu. Okey. Sebab macam mana kita nak tahu adalah bila kita gunakan tweezer ataupun flat screwdriver, kita cuba lalu dekat bahagian tu. Okey, dia tersangkut. Okey. So dekat sini pun sama, belah dia ada 4 bahagian dan ada masanya keempat-empat bahagian tu pun mengalami metal deformation. So dekat sini boleh nampak dia punya garis dia tu. Okey. Okey. Metal deformation ni dia terjadi disebabkan oleh, okey, nampak yang tu, sebabkan oleh dia bersentuh dengan crankshaft yang dekat sini. So okey, saya tunjuk yang ini ada shape 4 square ni. Okey, dia bersentuh, bila kita nak ketatkan dia, dia masuk dalam, jadi dia menolak bahagian dalam pedal crank ni. So jadi dia mengakibatkan metal deformation. So okey, apa yang perlu kita buat dulu sebelum kita ketatkan dia, kita kena remove excessive metal deformation tu, lebihan dia yang terkumpul tu,
kita kena bagi dia rata dan flat, smooth and flat dekat bahagian situ balik. Okey, nampak ya? Okey. So, dekat sini yang kita perlu gunakan flat screwdriver, hammer dan file pengikir ni. Okey. Saya akan tunjukkan cara untuk kita bersihkan bahagian dia, bahagian dalam tu. Okey. Ini saya akan tunjukkan cara untuk kita bersihkan atau remove metal deformation yang ada dekat sini. Okey, bila saya tolak dia pakai flat screwdriver ni, dia tersangkut. So kita boleh nampak dia tersangkut dekat situ. Okey. Nampak kesan-kesan metal deformation tu. Okey. So sekarang ni apa yang saya akan buat adalah saya akan ketuk bahagian dalam metal deformation yang ada dekat dalam pedal crank tu menggunakan hammer ni dan juga flat screwdriver. Kita akan ketuk keluar biar dia jatuh, biar dia terkeluar daripada AC tu. Okey, 1 2 3 saya cuba ketuk. Okey, sebaiknya kita cuba alas dia, jangan bagi dia senang bergerak. Saya ketuk keluar. Okey. Kita akan nampak metal deformation yang excessive metal tu dia terkeluar, dia melekat pada screwdriver. Okey, yang ini saya ketuk keluar. Kita buat pada semua empat bahagian jika ada. Okey. Selepas kita dah ratakan dia menggunakan flat screwdriver ni, kita gosok dia menggunakan file. Kita gosok dia dekat bahagian dalam ni menggunakan file. Kita nak pastikan dia flat and smooth dekat dalam tu, supaya tak ada excessive metal deformation yang menghalang laluan pedal crank dan crankshaft tu untuk dia ketat. Okey. Kita dah gosok dia empat bahagian ni. Pastikan tak ada halangan dekat situ. Okey, jika ada lagi yang kita nampak, kita boleh ketuk dia lagi. Okey. Condongkan dia seperti ni ya. Kita nak dia tolak keluar excessive metal deformation tadi. Okey. Jika semua dah keluar, kemudian kita gosok dia pakai file. Kita ratakan dia. Okey. Jadi bahagian dalam dia dah rata dan kita boleh ketatkan dia balik, ketatkan dia semula, masukkan dia balik ke dalam crank pedal. Okey, kita teruskan dengan proses seterusnya. Okey, selepas kita dah bersihkan metal deformation yang terkumpul dekat bahagian ini menggunakan flat screwdriver dan juga file pengikir. Okey, kita boleh teruskan dengan proses pemasangan balik pedal ni dan ketatkan dia semula. Okey. Posisi masih lagi pada posisi yang asal.
menghadap ke bawah macam ni. Sebabkan kita punya crank wheel ni memang tak bergerak, pastikan dia arah dia adalah bertentangan dengan pedal crank yang sebelah kiri. Jika yang belah kanan ni dia menghadap ke bawah, yang sebelah kiri dia menghadap ke atas. Tak boleh dia sama-sama naik atas ataupun yang satu ni dia condong ke kanan atau ke kiri. Okey, lepas kita dah pasang, kita dah letak dia balik semula, kita boleh pasang balik dia punya nut. Apa yang kita perlukan adalah balik soket 18 dan juga L handle. Yang ini. Okey, kita perlukan yang ini sahaja buat masa sekarang. So kita akan masukkan dia, sama ada dengan menggunakan tangan directly secara terus, ataupun kita boleh masukkan dia menggunakan soket 18 tadi. Pusingkan dia arah kanan, arah jam untuk ketatkan dia. Okey, dah pusingkan dia. Bila sampai ke tahap dia tak boleh pusing lagi pakai tangan, maksudnya dia dah masuk ke dalam bahagian ruang dia dengan yang cara yang betul. Kemudian baru kita ketatkan dia menggunakan L handle. Ingat, pusingan ke arah kanan, arah jam. Okey, kita boleh gunakan batang pipe ni ataupun kain. Ya. Okey, saya pusingkan pakai tangan dahulu, kemudian pakai kain, kemudian pakai batang pipe. So jika kita ada kombinasi barang-barang ni adalah lebih baik. Jika tak ada, kita cukup sekadar dengan L handle dan kain sahaja sudah memadai. Okey, saya akan ketatkan dia, tapi sampai tahap mana yang kita perlu ketatkan, kita akan ketatkan dia sehinggalah pedal crank ni bergerak sendiri posisi dia, menandakan bahawa kita dah cukup ketat lah. Okey, saya ketatkan dia 1, 2, 3. Okey, dah cukup ketat dah. Sebab bila saya cuba pusing lagi, dah bergerak dah pedal crank ni. Jadi apa yang kita perlu buat seterusnya adalah kita pasang balik cap ni. Cap yang tadi kita buka mula-mula, kita boleh pasang dia terus. Ini adalah cap cover untuk nut tadi. Kemudian kita masukkan semula pedal foot. Pedal foot tadi kita masukkan semula. Cara untuk kita pasang balik dia sama juga macam mana kita pasang yang nut yang atas. Pusingan arah jam ke kanan. Pusingkan dahulu menggunakan tangan. Kita luruskan dia, kita align dia straight dengan pedal crank. Okey. Pusingkan, lepas tu kita pusingkan dia macam ni. Kita tolak yang bahagian hadapan. Okey. Bila dia dah rapat, tiba masa untuk kita ketatkan dia. Kita gunakan spanner bersaiz 16. Okey. Tidak perlu terlalu ketat, takut akan merosakkan thread pada pedal crank. Okey. Kemudian proses yang sama untuk kita ketatkan pedal ni balik. Proses yang sama maksudnya kita buka, bersihkan, lepas tu kita masukkan balik. Sama proses dia untuk bahagian pedal sebelah kiri. Cuma yang berbeza adalah untuk bahagian pedal foot sahaja. Okey, mari kita lihat macam mana nak buka pedal foot dia. Okey, ini adalah pedal foot pada bahagian sebelah kiri. Untuk kita buka dia, arah
bukaan dia adalah bertentangan dengan bahagian yang sebelah kanan. Contoh saya tunjukkan, untuk sekarang ni dia dah dipasang di dalam keadaan yang ketat. Untuk kita buka dia, untuk kita longgarkan dia, okey, kita akan pusingkan dia ke arah kanan. Maksudnya saya akan pusingkan dia ke arah kanan. Ya, macam ni. Pusingkan dia ke belakang. Okey, saya tunjukkan. Okey. Saya pusingkan dia ke arah kanan. Okey. So, saya dah pusingkan dia. Saya dah longgarkan dia. Saya pusingkan dia ke arah kanan untuk saya longgarkan dia sampai habis. Okey. Kita dah longgarkan dia. Bagaimana cara untuk pasang dia semula? Sama. Untuk pasang dia, arah dia adalah arah ke hadapan, arah ke kiri, arah lawan jam untuk kita ketatkan dia balik. So, apa yang perlu kita buat? Dengan menggunakan tangan dahulu, kita pusingkan dia ke arah kiri, ke arah depan, arah lawan jam. Okey, kita pusingkan dia pakai tangan, gunakan jari, kita pusingkan dia dulu. Kita selarikan dia, align dia, bagi dia straight. Jika tidak, dia akan ada alami kesukaran untuk masuk. Okey. Selepas dia dah masuk, kita pusingkan yang bahagian kaki bawah dia ni. Okey, bila dia dah rapat. Okey, dia dah rapat. So, kita dah lihat dia punya bahagian nut ni dah rapat, skru ni. Kemudian baru kita gunakan spanner wrench ni untuk kita ketatkan dia. Arah yang sama, arah ke kiri, arah ke hadapan, arah lawan jam. Okey, kita pusingkan, kita ketatkan dia. Okey, tidak perlu terlalu ketat, risau akan merosakkan thread. Okey, dan untuk bahagian nut dekat crank pedal ni adalah sama seperti yang bahagian kanan. Kita ikut balik proses yang sama, bersihkan semula, pasang balik dan ketatkan semula. Okey, semoga ini dapat membantu. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.